السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Dzar, ataupun nama dia Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu, kata dia, qultu ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Qal al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Qultu ayyur riqabi afdal? Qal anfasuha 'inda ahliha wa aktharuha thamana. Qultu fa in lam af'al? Qal tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Qultu ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, takuffu syarraka 'anil nas fa innaha sadaqatun minka 'ala nafsik, atau kama qala, muttafaqun alaih. Radhiyallahu anhu berkata, kata dia, satu hari dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Dalam banyak-banyak amalan, apakah amalan yang paling baik? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan paling baik ialah al-imanu billah. Apabila kita beriman dengan Allah, itu paling baik. Kalau kita jadi satu manusia yang percaya pada Tuhan, al-imanu billah, beriman kepada Allah, maksudnya apa juga benda yang Tuhan kata kita percaya. 6,000 ayat lebih yang ada dalam Quran tu kita percaya semua. Di antara ayat Quran itu, Allah Subhanahu wa ta'ala pesan dekat kita suruh percaya pada Nabi. Semua hadis Nabi kita percaya. Apabila kita percaya kepada Allah, bermakna sekaligus kita percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana orang yang percaya kepada Allah, dia adalah manusia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi kata amalan yang baik ialah al-jihad fi sabilih, berjihad pada jalan Allah. Maksudnya sungguh-sungguh. Dalam nak buat benda agama, sungguh-sungguh. Benda agama bukan sembahyang, puasa, zakat, haji, tu saja agama. Semua benda yang Allah suruh buat dalam Quran, yang Nabi pesan suruh kita buat dalam hadis, semua tu benda agama. Kerja, cari makan, cari rezeki, nak bagi makan anak bini di rumah pun kerja agama. Kerana kerja, cari makan, cari nafkah tu disuruh oleh Allah. Belajar ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu juga merupakan kerja agama, kerana disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila orang tanya dia apakah amalan paling baik, Nabi kata al-imanu billah. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua wal jihadu fi sabilillah, berjihad pada jalan Allah.
Kemudian Abu Zar kata dekat Nabi, ayyur riqabi afdal. Abu Zar kata, dalam banyak-banyak hamba yang kita ada, hak mana satu hamba abdi yang baik bagi kita? Dalam banyak-banyak hamba abdi yang kita kata, yang kita ada, hak mana satu hamba abdi yang baik pada pandangan agama? Jawab Nabi SAW, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamana. Hamba abdi yang paling baik pada pandangan agama ialah hamba abdi yang tuan dia suka ke dia. Hak tuan dia paling sayang, hak tu paling baik. Sama macam harta benda yang ada dekat kita, hak mana kita paling sayang, hak tu paling baik kalau kita sedekah. Hamba abdi pun hak mana kita paling suka, hak mana kita paling sayang, hak tu paling baik kalau kita nak merdekakan. Benda hak paling berharga, hak paling kita sayang, hak paling kita suka, hak tu kalau sekiranya kita korbankan, paling baik di sisi agama. Bila Abu Zar tanya Nabi, di antara banyak-banyak hamba abdi yang kita ada ni, hak mana satu baik untuk kita merdekakan? Nabi SAW kata, hak paling baik ialah hak paling kita suka, hak paling kita sayang. Wa aktsaruha thamanan. Dan juga hamba yang kita beli dulu harga paling mahal. Dulu orang beli hamba, hak mana hamba yang dibeli dengan harga paling mahal, hak tu paling baik kalau kita nak merdekakan. Abu Zar kata, fa illam af'al, dia kata kalaulah semua yang kamu bagi tahu tadi aku tak boleh buat, macam mana? Bila aku tanya kamu tadi apakah amalan paling baik, kamu kata amalan paling baik ialah al-imanu billah, beriman dengan Allah. Yang kedua al-jihad fi sabilih, berjihad pada jalan Allah. Dan yang ketiga memerdekakan hamba yang paling kita suka, yang paling mahal harga dia. Kalau sekiranya aku tak boleh buat benda-benda ni, apa yang patut aku buat? Qala Nabi SAW, Nabi kata, tu'inu sani'an, kamu tolong orang kerja kamu. Kalau kamu ada orang kerja, kamu ada kuli, kamu ada khadam, kamu ada orang yang tolong buat kerja untuk kamu, tu'inu sani'an, kamu tolong dia. Tolong dia duk buat kerja, kamu pergi bantu dia, itu satu kebaikan. Nabi kata, au tasna'u li akhraq, ataupun kamu buat sesuatu benda untuk nak tolong orang kerja kamu yang tak pandai buat kerja. Kamu ada satu orang kerja, dia satu masalah, dia tak pandai buat kerja, kamu pergi tolong dia bagi dia jadi orang yang pandai buat kerja, itu juga benda baik. Hak tadi tolong dia buat kerja, yang kedua ni bukan tolong dia buat kerja, pergi tolong ajak dia bagi dia pandai buat kerja, itu juga satu benda baik, kata Nabi SAW. Abu Zar kata, ya Rasulullah, ara'aita in da'uftu an ba'dil amal. Dia kata, ya Rasulullah, Tuan bukan tak tahu saya ni tak pandai buat kerja. Macam mana saya nak tolong dia buat kerja? Saya pun tak pandai buat kerja. Macam mana saya nak pergi ajak dia bagi dia pandai buat kerja? Saya sendiri tak pandai buat kerja. Qala Nabi SAW, Nabi kata dekat dia, takufu syarraka anin nas. Kalau dah semua tak boleh, satu benda kamu kena buat. Kamu jaga diri kamu, jangan sampai kejahatan yang ada pada diri kamu menyusahkan orang. Dan kalau tak boleh pergi tolong orang, tak boleh nak buat semua benda yang agama suruh buat, tak boleh, jaga diri cukup. Jaga, jangan sampai kita bagi susah orang. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsi. Nabi kata kerana itu merupakan sedekah yang kamu bagi pada diri kamu sendiri. Kamu jaga jangan sampai lidah kamu pergi mati orang. Kamu jaga jangan sampai mulut kamu pergi buat fitnah ke orang. Kamu jaga jangan sampai mulut kamu jadi punca kepada perbalahan orang. Kamu jaga jangan sampai perbuatan kamu menyebabkan orang jadi susah dengan kamu. Kamu jaga tu, kamu seolah-olah bersedekah.
Dan pahala sedekah tu dapat ke kamu sendiri. Nabi kata. Hadis itu hadis sahih, muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ni kita faham bahawa Islam agama yang cukup baik. Islam adalah satu agama yang nak suruh kita jadi orang yang baik-baik. Islam langsung tak mau ada di kalangan orang Islam ni yang hidup buat benda-benda yang tidak baik, yang akhirnya membawa sesuatu yang tidak baik kepada manusia seluruhnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu. Kata dia, ghaba ammi Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu an qital Badr. Faqala ya Rasulullah, ghibtu an awwal qital qatalta al-musyrikin. La in Allah ashhadani qital al-musyrikin la yarayanna Allah ma asna. Falamma kana yawm Uhud inkashafa al-muslimun faqala Allahumma a'tadhiru ilayka mimma sana'a haula wa abra'u ilayka mimma sana'a haula. Thumma taqaddama fastaqbalahu Sa'd bin Mu'adh faqala ya Sa'd bin Mu'adh al-jannah wa rabbil ka'bah inni ajidu rihaha min duni Uhud. Qala Sa'd famastata'tu ya Rasulullah ma sana. Qala Anas fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin wa wajadnahu qad qutila wa mathala bihi al-musyrikun fama 'arafahu ahadun illa ukhtuhu bibanani. Qala Anas kunna nura aw nadhunnu anna haula'i al-ayah nazalat fi wa fi ashbahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullaha 'alaihi faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sadaqallahul azim atau kama qala. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, pak penakan aku yang bernama Anas bin Nadhr telah tidak dapat hadir dalam perang Badar. Anas bin Malik cerita, dia kata pak penakan dia nama Anas juga, tapi Anas bin Nadhr. Sewaktu orang semua pakat turut serta dalam perang Badar, Anas bin Nadhr tak pergi dalam perang Badar. Bila orang balik daripada perang Badar, dia rasa cukup tak seronok kerana dia tak ambil bahagian dalam perang tu. Maka dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata perang yang pertama berlaku dalam Islam aku tak ambil bahagian. Kalaulah sekiranya Allah Subhanahu wa taala izin aku untuk pergi perang pada masa depan, dia kata pasti Allah akan tunjuk apa yang aku akan buat. Sahabat Nabi tak ikut serta dalam perang, rasa sangat menyesal. Dia berasa dia tak pergi perang tu, dia rasa bersalah. Orang lain semua boleh pergi, orang lain semua boleh ambil bahagian, orang lain semua boleh tanggung kesusahan dalam perang, dia tak pergi, dia rasa sangat bersalah. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia kata ke Nabi, Anas bin Nadhr ni kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak pergi dalam perang Badar, aku rasa sangat menyesal. Kalau sekiranya Allah takdirkan perang hak nak jadi selepas ni aku ada, Allah pasti akan tunjuk dekat kamu apa aku nak buat. Dia janji di depan Nabi SAW, kalau lepas ni ada lagi perang, boleh tengok apa aku nak buat dalam perang tu. Falamma kana yawm Uhud,
Kata Anas bin Malik, anak penakan dia yang meriwayatkan hadis ni. Anas kata tak lama selepas perang Badar berlaku perang Uhud. Dalam perang Uhud itu orang Islam menderita kekalahan. Kerana sebahagian daripada sahabat Nabi yang Nabi bertanggungjawabkan, mereka suruh duduk atas bukit yang kata Jabal Rumah itu, mereka tak dengar pesan Nabi. Mereka turun daripada bukit itu kerana nak kutip harta rampasan yang ada di lembah bawah ni. Kerana mereka tinggal tempat tu, tempat yang Nabi suruh mereka tunggu. Nabi kata apa jadi pun kamu jangan tinggal bukit ni. Mereka tinggal, mereka langgar pesan Nabi. Kerana tu maka Allah Subhanahu wa taala datangkan susah kepada tentera Islam di dalam perang Uhud. Bila orang Islam dalam keadaan nampak macam nak kalah tu, Anas bin Nadar yang ada dalam perang Badar, dalam perang Uhud sama dengan tentera Islam ni, dia terus kata, dia kata Allahumma a'taziru ilaika mimma sana'a haula. Dia kata ya Allah, aku minta ampun bagi pihak kawan-kawan aku yang langgar pesan Nabi sehingga jadi macam ni. Lepas dia kata macam tu, summa taqaddama, dia terus rempuh masuk di tengah-tengah musuh ada di dalam perang Uhud. Tengah dia duk lari nak pergi tu, terserempak dengan seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Anas bin Nadar kata kepada Sa'ad bin Mu'az, dia kata ya Sa'ad bin Mu'az, al-jannah wa rabbil ka'bah, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Dia kata wahai Sa'ad, jom, dia kata kita masuk syurga. Dia kata wa rabbil ka'bah, dia kata demi Allah Tuhan yang empunya Ka'bah, inni ajidu rihaha min duni Uhud. Dia kata sesungguhnya aku lah ni dah dapat mencium bau syurga di sebalik Uhud ini. Terus dia rempuh masuk di tengah-tengah musuh yang ada di dalam perang Uhud itu. Sa'ad bin Mu'az cerita dekat Nabi SAW. Dia kata famastata'tu ya Rasulullah ma sana'a. Dia kata aku sendiri tak sanggup nak buat macam mana Anas bin Nadar buat. Bila dia jumpa aku, dia kata wahai Sa'ad, jom kita masuk syurga. Takut. Sa'ad bin Mu'az ni jadi takut bila dengar semangat dia ni. Dia kata pula aku dah dapat cium bau wangi syurga di dalam medan Uhud ni. Sa'ad bin Mu'az kata aku dengar cakap dia, aku takut dan aku tak boleh nak buat semacam mana yang dibuat oleh Anas bin Nadar ini. Kata Anas bin Malik, fawajadna bihi bid'an wa thamanina darbatan bisayf aw ta'natan birumhin aw ramyatan bisahmin. Bila habis perang Uhud, mereka jumpa mayat Anas bin Nadar ini. Keadaan mayat dia ada 80 liang yang terhasil daripada tetakan pedang, daripada tombak dan anak-anak panah. Mayat dia tu orang pergi bilang, tengok lubang, liang kena tusukkan panah, tombak dan pedang ni ada tidak kurang daripada 80 lubang. 80 bekas ada di badan dia. Wa wajadnahu qad qutila. Ketika dijumpai badan dia ni, dia sudah pun syahid di dalam peperangan itu. Wa massala bihil musyrikun. Orang-orang kafir musyrikin ini bukan sahaja tetak dia, bukan sahaja tikam dia dengan tombak, bukan sahaja panah dia dengan anak panah, bahkan mereka rompong-rompongkan hidung, telinga dia dan habis semua. Tak kenal dah dia ni siapa. Fama arafahu ahadun illa ukhtuhu bibanani. Siapa pun tak kenal siapa punya mayat ni, melainkan saudara perempuan dia seorang. Bila mai tengok jari dia, kenal, kata ini adalah Anas bin Nadar. Kata Anas bin Malik, anak penakan dia, kami pasti di antara sebab turunnya ayat di dalam Al-Quran, Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih
faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Sebab turun ayat ni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada di kalangan orang yang beriman rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di kalangan orang yang beriman ni ada orang-orang yang bila dia janji dengan Allah, dia menepati janji dia. Bila jadi Kih Anas bin Nadar ni, dia berjanji depan Nabi kerana menyesal tak ikut dalam perang Badar, dia berjanji depan Nabi, kalau sekiranya jadi lagi perang lepas ni, aku akan buat, Allah akan buktikan apa yang aku kata ni aku buat sungguh. Bila berlaku perang Uhud, dia pergi rempuh masuk di tengah-tengah musuh sampai dia mati syahid. Badan dia ada 80 kesan lubang dan juga kesan tetakan pedang. 80 lubang, tidak termasuk hidung, telinga, biji mata dia dikorek dan sebagainya, dan dirompong-rompongkan mayat dia. Dia berjanji depan Nabi, dia berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menunaikan janji dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah buat turun satu ayat nak puji Anas bin Nadar ini. Allah kata, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Di kalangan orang yang beriman ada orang yang bila dia janji, dia buat sungguh. Faminhum man qada nahbah. Dan ada sebahagian orang yang beriman, mereka ini menemui ajal di dalam janji mereka itu. Dia mati di dalam nak tunai janji dia. Wa minhum man yantazir. Ada di kalangan orang yang beriman yang janji di depan Allah, dan mereka sentiasa duk tunggu-tunggu bilakah masa untuk mereka syahid. Mereka tak undang walau setapak pun, biar dia syahid, kerana dia dah janji dengan Allah. Wa ma baddalu tabdila. Dan itulah orang yang betul-betul beriman, tidak berubah pendirian mereka itu. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis sak mula tadi, apabila Abu Zar tanya Nabi, apakah amalan paling baik? Nabi kata, nombor satu yang paling baik ialah al-imanu billah, beriman dengan Allah. Nombor dua baik ialah al-jihad fi sabilih, berjihad pada jalan Allah. Anas bin Nadar dia ambil hak tu. Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia kata dia mungkin tak mampu nak buat hak-hak ni semua. Dia kata apa yang dia boleh buat, dia rasa dia lemah sangat, dia tak boleh buat apa. Nabi SAW kata, kalau kita rasa kita tak kuat, kalau kita berasa kita dhaif, kalau kita berasa kita ni lemah sangat untuk nak berkorban pada jalan agama, Nabi kata cukuplah dengan takufu syarraka anin nas, jaga kejahatan kamu jangan sampai kena ke orang. Hak tu pun cukup dah, kata Nabi SAW. Di dalam sebuah hadis lain riwayat Abu Zar, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anit tariq wa wajadtu fi masawi'i a'maliha an-nukha'ah takunu fil masjid la tudfan, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ditunjukkan kepada aku amalan-amalan umat-umat aku. Nabi sebut, Nabi kata Allah pernah tunjuk dekat aku amalan umat-umat aku yang kemudian ni, hasanuha wa sayyi'uha, amalan baik dan amalan yang tidak baik. Hak kita umat Nabi Muhammad nak buat ni, Allah tunjuk dah dekat Nabi dulu. Apa umat Nabi Muhammad akan buat sepeninggalan Nabi esok ni. Hak baik pun Allah dah tunjuk dekat Nabi, hak buruk pun Allah dah tunjuk dekat Nabi. Inilah umat kamu, di antara amalan mereka nak buat esok ni. Fawajadtu fi mahasini a'maliha, di antara amalan baik yang dibuat oleh umat aku, yang Allah tunjuk dekat aku, ialah al-adha yumatu 'anit tariq. Ada sebahagian daripada umat aku ni, kalau tengok ada benda bahaya atas jalan, mereka ambil buang. Makna umat Nabi Muhammad ni sampai benda hak kecil macam tu pun dia buat.
hak baik ni. Orang hak baik ni bukan setakat benda besar-besar, benda baik yang besar-besar dia buat, benda kecil pun dia buat. Ini umat Nabi Muhammad yang baik, ditunjuk kepada Nabi SAW. Duk bawa kereta, duk bawa motor, nampak benda yang boleh membawa mudarat, boleh bawa bahaya atas jalan. Kalau dia tak buang, boleh kena ke orang. Dia berhenti, dia pergi ambil buang. Umat Nabi Muhammad ada yang baik sampai macam tu. Wa wajadtu fi masawi'i a'maliha, dan aku juga ditunjukkan dengan amalan buruk yang dibuat oleh umat aku. An-nukha'ah takunu fil masjid. Dia kata ada di kalangan umat aku yang sanggup ludah kahak gelema di dalam masjid. Benda tu kita kata kecil, tapi benda tu ditunjuk kepada Nabi SAW betapa ada di kalangan umat Nabi Muhammad hilang rasa hormat pada masjid. Dia boleh ludah kahak. An-nukha'ah ni maksud dia gelema. Dia boleh ludah gelema di atas masjid, punya tidak hormatnya dia kepada masjid. Ditunjuk benda ni kepada Nabi SAW. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita tak hormat masjid, siapa nak hormat masjid? Masjid ni hak orang Islam. Kalau orang Islam tak reti hormat masjid, siapa nak hormat masjid? Nak harap orang bukan Islam hormat masjid? Tidak mungkin. Maka disebut dalam hadis ni satu benda yang terlalu simbolik, nak tunjuk kata ada di kalangan umat Nabi Muhammad sudah hilang rasa hormat pada masjid, sehingga kan dia sanggup meludah di atas masjid, ludah benda tak elok, benda potong di atas masjid. Apatah lagi buat benda lagi teruk pada solat. Kalau ludah atas masjid pun sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai benda tak baik, apatah lagi mai curi atas masjid, lagi teruk. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mai mencuri di atas masjid. Tabung masjid dia mai curi, duduk katok tak boleh nak pecah, dia tanggung tabung tu balik. Kipas angin dia mai rongkai ambil balik. Pai ayam pun dia pergi cabut ambil balik. Ada orang yang sanggup buat macam tu semata-mata kerana hilang rasa hormat kepada masjid. Dan benda ni disebut oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis dia. Kesimpulan dia tuan-tuan, kita dalam agama ni kalau boleh, matlamat kita yang pertama ialah berjihad dan mati syahid. Tinggi yang tu cukup tinggi. Kalau tak boleh, dia kata buat benda hak kecil-kecil pun buat. Di antara benda hak kecil-kecil yang kita kena buat, dia kata jumpa benda hak boleh bawa sakit ke orang atas jalan, ambil buat. Dan jaga diri, jangan sampai kita menjadi punca kepada fitnah saudara kita yang sama seagama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah dekat kita. Daripada mukadimah yang kita baca tadi, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Muka surat 139, surah Al-Furqan, Makkiyah. Surah Al-Furqan yang diturunkan di Makkah, melainkan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, sampai kepada ayat rahimah. 3 ayat itu madaniyah. Semua sekali ada 77 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Maha tinggi Allah, Tuhan yang telah menurunkan Furqan. Maha tinggi Allah, Tuhan yang telah menurunkan Quran. Yakni Quran diturunkan ke atas hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan Quran itu dengan nama Furqan kerana dia memfarak di antara yang hak dan yang batil. Al-Furqan makna dia yang membezakan. Sayyidina Umar, Nabi gelang dia Umar Al-Faruq. Faruq daripada perkataan faraqa, maksud dia beza. Umar Al-Faruq maksudnya Sayyidina Umar satu orang manusia yang terang-terang nak tunjuk beza Islam dengan bukan Islam. Pasal apa? Pasal bila dia masuk Islam, dia terus kata dekat Nabi,
kalau betul agama yang kamu bawa ni betul, kalau sungguh Islam ni agama betul, pasal apa kita nak kena sembunyi-sembunyi? Jom kita keluar pergi sembahyang di tepi Kaabah. Sayyidina Umar Al-Khattab dipanggil Umar Al-Faruq. Umar yang membezakan dia antara Islam dengan bukan Islam. Bila dia masuk Islam, dia lebih pada orang Islam lama dah. Dia tanya Nabi Muhammad, Islam agama yang kamu bawa ni, yang aku baru peluk ni, betul ke tak betul? Nabi kata betul. Kalau betul, pasal apa nak kena sembunyi? Kalau betul, kita kena pergi tunjuk di depan orang ramai. Kata kita betul. Betul tak boleh takut. Kalau takut, tak betul. Dia kata, betul tak perlu takut. Jom pergi sembahyang di tepi Kaabah. Maka Nabi kata dekat dia, hang ni memang Umar Al-Faruq. Umar yang nak tunjuk beza antara Islam dengan bukan Islam. Quran juga dipanggil Al-Furqan. Maksudnya bila baca Quran, kita nampak perbezaan yang jelas. Hak mana halal, hak mana haram. Hak mana wajib, hak mana sunat, nampak jelas daripada Quran. Maka Quran, selain daripada nama Quran, Quran juga dipanggil Al-Furqan. Begitu. Surah yang kita duk baca ni dinamakan surah Al-Furqan. Firman Allah, liyakuna lil'alamina nazira. Supaya ada ia, yakni ada Quran itu bagi sekalian alam manusia dan jin itu menakuti daripada azab Allah. Quran ni tujuan Allah buat turun Quran ini, tujuan dia di antara lain ialah supaya manusia dan jin bila dengar ayat Quran, dia jadi takut dengan azab Allah. Bila kita baca Quran, sepatutnya ayat Quran ni membawa takut dekat kita. Sebab Nabi Muhammad ni dia kerja dia naziran wa bashira. Nazir maksudnya dia bawa berita yang menakutkan, berita ancaman. Bashir maknanya membawa berita gembira. Nabi Muhammad ada waktu dia bercakap dekat sahabat dia, dia nak sahabat dia berasa takut dengan azab Tuhan. Ada waktu dia cakap dekat sahabat dia, dia nak sahabat dia rasa gembira dengan janji baik Tuhan bagi orang yang beriman. Maka kerja Nabi ini menyampaikan yang pertama basyiran, benda-benda baik. Yang kedua nazira, membawa berita ancaman. Maka Quran ini liyakuna lil'alamina nazira, supaya Quran menjadi satu berita yang boleh menakutkan seluruh alam, iaitu manusia dan jin, takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, allazi lahu mulkus samawati wal ardh. Allah ialah Tuhan yang baginya milik 7 lapis langit dan bumi. Dia nak habaq kata semua hak Tuhan. Kita hari ni pun hak Tuhan. Nyawa pun Tuhan bagi kat kita, bagi pinjam, dia nak ambil balik bila-bila masa dia boleh ambil. Kesihatan hak ada kat kita, Tuhan bagi pinjam, dia ambil balik bila-bila masa dia boleh ambil. Tidak ada satu makhluk dalam dunia boleh halang Tuhan daripada ambil balik hak dia punya. Kalau Allah bagi dekat kita hari ni kekayaan, malam ni Tuhan boleh ambil balik, tak dan pagi esok Tuhan boleh ambil balik. Macam mana cara Tuhan nak ambil, Tuhan boleh buat macam mana cara sekalipun. Semua benda yang ada dalam alam ni lahu mulkus samawati wal ardh. Semua ni adalah hak Allah, Tuhan yang memiliki 7 lapis langit dan bumi. Walam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikum fil mulk. Dan tidak ambil ia akan anak. Tuhan tak ada anak. Dan tiada ada baginya syirik pada milik langit, bumi dan barang yang ada di antara keduanya. Tuhan tak perlu kerjasama siapa-siapa dalam nak mentadbir langit dan bumi. Tidak perlu syirik. Tidak perlu kita associate Allah dengan siapa-siapa. Tuhan tak perlu siapa-siapa tolong dia. Manusia tak boleh. Manusia sentiasa perlu orang tolong. Manusia sentiasa berhajat kepada orang tolong. Kalau orang tak tolong, manusia tak boleh hidup. Kita nak pakai baju, berapa orang terlibat ni tolong nak boleh jadi baju kita pakai hari ni. Kita tak boleh buat kerja seorang.
Kita tak boleh pergi tanam kapas pun kita, dah keluar kapas kutip pergi duk buat benang pun kita, daripada benang duk jalin nak buat bagi jadi kain pun kita, dah dapat kain elok bawa pergi nak jahit pun kita juga. Lepas tu kita nak pakai, bila kita nak boleh pakai baju? Selain baju hak kita pakai ni, berapa ramai orang terlibat tolong sehingga jadi baju yang kita pakai hari ni. Manusia kok mana pun berhajat kepada pertolongan sama-sama manusia. Itu beza manusia dengan Allah. Beza di antara makhluk dengan Khaliq. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak berhajat kepada siapa-siapa untuk nak tolong dia tadbir seluruh alam yang ada ni. Dan Allah menjelaskan benda ni dalam ayat Quran supaya manusia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yattakhidh walada, Tuhan tak ada anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan Tuhan juga tidak ada syirik, tidak ada siapa main nak bersekutu sama-sama dengan dia di dalam memiliki langit, bumi dan barang yang ada di antara keduanya. Maka batil perkataan Yahudi dan Nasara bahawa ada bagi Allah anak. Orang Nasara, orang Kristian kata Allah ada anak. Tak betul. Allah tak ada anak. Allah tak ada perlu kepada siapa-siapa untuk tolong dia. Iaitu Uzair dan Isa itu anak Allah. Orang Nasrani kata Isa anak Allah. Orang Yahudi kata Uzair anak Allah. Dua-dua tak betul. Dan batil perkataan wasani. Dan golongan musyrikin wasani ini orang yang sembah tokong. Maka tak betul apa orang yang sembah tokong kata, semua tak betul. Mereka kata bahawa ada bagi Allah itu syirik pada asnam. Tak betul. Allah tidak perlu wakil yang terdiri daripada tokong-tokong di atas muka bumi ini. Allah tak perlu kepada semua benda ni. Wa khalaqa kulla syai', dan jadi akan tiap-tiap suatu daripada Adam kepada wujud. Daripada tak ada, Tuhan buat bagi jadi ada. Tak payah ambil sampel daripada mana-mana. Kita nak buat apa-apa kalau semata-mata lahir daripada kreativiti kita, susah. Banyak benda yang kita duk buat ni kerana ambil contoh daripada benda lain. Nak buat kereta Proton Saga, ambil contoh. Tengok kereta-kereta Jepun hadu keluar lama dah dalam pasaran ni, ambil contoh, kita ubah sana sikit, ubah sini sikit, keluar mai panggil Proton Saga. Kita nak buat kereta tu, kita ambil contoh daripada banyak tempat lain. Allah Subhanahu wa ta'ala nak buat apa pun di atas muka bumi ni tak perlu sampel, tak perlu contoh. Allah buat atas kebijaksanaan dia. Allah buat ni, buat tu kena dah sesuai belaka untuk semua sekali. Firman Allah, faqaddarahu taqdira. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala qadar, yang ini mentakdir akan dia, akan sebagai takdir. Sama ada besar ataupun kecil, tinggi ataupun rendah, putih ataupun hitam, umur, rezeki, alim, jahil, iman, kufur, mulia, hina, gerak, diam, jaga, lena, anak, isteri dan sekalian yang hendak dilakukan ke atasnya, dunia akhirat, semuanya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua hak jadi ini bukan silap. Tuhan tak silap buat semua ni. Kalau jadi macam tu, memang Allah nak takdirkan benda, Allah takdirkan benda tu jadi macam tu. Kata Tuhan silap ni pergi buat gajah belalai panjang sangat ni. Memang Allah buat gajah belalai panjang. Tak ada silap apa. Kata pasal apa? Mak dia putih, ayah dia putih, pasal apa dia jadi gelap? Bukan kerana silap Allah anak tu keluar gelap. Memang Allah takdirkan dia keluar gelap. Apa juga yang ada dalam dunia ni, dia kata, daripada besar, kecil, tinggi, rendah, putih, hitam, umur, rezeki kita, semua Allah Subhanahu wa ta'ala sudah takdirkan. Allah sudah tentukan. Manusia disuruh berusaha kerana manusia tak tahu takdir dia. Kita tak tahu apa takdir kita. Kita tak tahu. Oleh kerana kita tak tahu, kita dituntut supaya berusaha. Tapi takdir kita, Allah sudah tentukan. Kita tak boleh kata kerana Allah dah tentu dah, tak payah duk buat apa lah, dia akan jadi macam yang Tuhan. Kita tak tahu apa takdir kita. Allah bagi dekat kita usaha, Allah bagi dekat kita daya upaya, tenaga, Allah bagi, Allah suruh kita usaha. Kita usaha, nak jadi tak jadi, Tuhan akan tentukan. Berapa ramai orang menyaga lingkup.
Dan berapa ramai juga orang yang meniaga maju bukan main. Berapa ramai orang yang belajar susah payah akhirnya berjaya sampai ke puncak. Dan berapa ramai juga orang yang belajar susah payah tak berjaya dia. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan semua benda. Faqaddarahu taqdira. Maka Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan semua benda yang berlaku di dalam alam ini. Wattakhadhu min dunihi alihah. Dan ambil mereka itu, yakni kafir-kafir itu, daripada lain Allah itu sebagai Tuhan, yakni daripada asnam. La yakhluquna syai'a, yang tidak menjadi mereka itu, yakni asnam dan tokong-tokong itu akan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala dia yang buat semua benda, bukan tokong buat. Semua hadut jadi dalam alam ni Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, yang buat, yang apa semua. Tapi silap orang kafir ni, dia duk kata tokong yang duk buat semua-semua benda ni. Wa hum yukhlaqun, dan mereka dijadikan, yakni dengan diperbuat oleh manusia daripada batu dan kayu. Sedangkan tokong tu sendiri, macam mana dia nak buat benda lain? Dia sendiri pun manusia buat dia. Pelik kadang-kadang kita pilih. Manusia dia tak boleh fikir kadang-kadang. Punya cerdik, punya pandai, mengaji tinggi dan sebagainya, yang sepatutnya boleh fikir, tapi tak boleh fikir. Betul-betul dia tengok depan dia kayu, betul-betul dia tengok depan dia gambar aja, betul-betul dia tengok depan dia batu aja, tapi dia percaya kata benda tu ada kuasa. Pelik. Macam mana batu ni boleh bagi sesuatu kebaikan dekat kita, sedangkan batu ni pun manusia yang ukir dia. Macam mana kayu ni boleh membawa kebaikan, boleh bagi manfaat, boleh wakmai mudarat dekat kita, sedangkan kayu ni pun kalau kita pergi pegang dia boleh api terbakar. Tapi ada sekumpulan manusia dia percaya benda-benda ni. Dia percaya ke batu tu, dia percaya ke kayu tu. Tutup sah kata lah, tokong buat daripada batu, daripada kayu. Orang Melayu, orang Islam, berapa ramai percaya dekat batu cincin? Berapa ramai orang Islam percaya dekat batu cincin? Ni, batu ni kalau pakai bagus. Pasal apa? Dia percaya batu boleh bawa manfaat. Dan tuan percaya, batu cincin dijual dengan harga 1.4 juta. Ada satu orang kaya di Kuala Lumpur, dia beli batu tu. Dia beli batu cincin besar. Batu cincin, batu hijau ni. Harga 1.4 juta. Telefon mai kat saya. Dia berasa macam terkena ada sikit macam telefon. Ustaz, kita nak tanya Ustaz, betul-betul lah Ustaz. Abang ikhlas kat saya. Batu cincin ni Ustaz betul-betul adakah khasiat dia? Dia kata. Kata khasiat macam mana? Ada lah batu cincin. Dia kata adakah khasiat dia? Khasiat macam mana? Kata kot. Tak tahulah berdasarkan kepada kajian sains lah ni. Mereka kata ada batu-batu bila pakai dia boleh membantu peredaran darah dalam badan manusia. Kalau dari segi itu mungkinlah, dari segi dia macam ubat lah untuk kesihatan. Tapi kalau maksud kata khasiat tadi ni, batu tu bila pakai boleh jadi kaya, tu karut lah. Batu kalau boleh diguna sebagai satu bahan berubat, itu satu bab lain. Ni batu ni kita percaya bila kita buat batu cincin, dia boleh bagi bisnes kita jadi maju. Yang ni karut. Batu tak boleh bawa manfaat yang macam tu. Awaknya tanya dia. Tak, saya beli satu batu. Baru ni dia kata. Batu apa? Batu apa tu? Tapi ustaz yang mai jual kat dia ni, Allah. Ustaz dia kata yang mai jual kat saya ni mai duk cekngok saya pun. Dia kata biasa orang duk jual batu ni 2 million baru ada orang jual. Dia kata 1.8, 1. Tak apalah, dia kata dekat Datuk saya bagi 1.4. 1.4 million tuan-tuan, kita dengar kita golek kepala. Tapi orang yang ada sampai 3-40 million beli benda 1.4 million tak ada apa-apa. Orang yang ada 30 million dalam bank, dia beli benda harga 1.4 million tak ada apa-apa. Bagi kita yang ada 50,000 dalam bank ni, nak beli 1.4 million, kerat 18 kita tak beli. Dia beli 1.4 million.
Ustaz main jual kat dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Mana mungkin benda tu boleh membawa tuah dekat kita, boleh membawa untung dalam menyaga dekat kita? Tak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa taala kata, kalau percaya dekat tokong-tokong yang dibuat daripada batu, daripada kayu dan sebagainya, maka kepercayaan tu tak betul. Wa hum yukhlaqun, kerana tokong tu sendiri dibuat oleh manusia. Tuhan kata, wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, dan tiada milik mereka itu, yakni tokong-tokong itu, bagi diri mereka itu mudarat dan tiada manfaat. Tokong ni dia sendiri pun tak boleh nak bagi manfaat dekat diri dia, dan dia tak boleh bagi mudarat dekat orang. Tak boleh. Kalau tokong duduk dalam rumah dia, tiba-tiba rumah dia terbakar, tokong tak boleh lari keluar. Dia simpan tokong, beli punya mahal, tokong punya elok buat daripada batu jet apa akan buat bagi jadi tokong. Kalau buat duk bersila situlah, tak bangkit sampai bila-bila. Bukan setakat tak bangkit masa orang tidur, rumah terbakar pun tak bangkit. Rentung dengan dia sekali. Kalau dia pun tak boleh lari daripada kebakaran rumah, macam mana dia nak bagi kita selamat daripada rumah terbakar? Begitu. Jumpa satu anak Cina hari tu ni. Dia terbalik motor, aksiden motor. Lepas tu dia abang lah, dia kata, betul-betul Wan nasib baik, dia kata, sebab Wan dia pakai satu rantai, ada gantung tokong dia lah. Dia kata, apa kena mengena ini rantai sama you punya aksiden? Dia kata, betul-betul, dia kata, kalau tak sebab ni tokong, dia kata, Wan sudah mati. Tapi ini tokong, dia selamat sama Wan, dia sudah pecah biuk. Dia percaya lagu tu boleh dah. Hak dia pakai di rantai dia tu gambar tokong tu pecah. Dia kata tokong tu pecah, tokong tu korban diri dia kerana nak selamat dia. Sakit kepala tu tak, nak abang lagu mana kat dia. Kepercayaan ni yang kata kepercayaan. Manusia ni dia ada kepercayaan yang macam ni. Sayang, kepercayaan ni semua adalah kepercayaan yang batil dan sesat. Begitu. Firman Allah, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan tiada milik mereka itu, yakni asnam, tokong-tokong itu akan memati dan menghidupkan seseorang. Tokong tak ada kuasa nak bagi satu orang hidup, tak ada kuasa nak bagi satu orang mati. Tokong tak ada kuasa ni, Tuhan kata. Dan tiada boleh tokong itu membangkit seseorang yang telah mati. Tokong tak boleh bagi orang yang dah mati hidup balik. Tokong tak boleh buat kerja ni. Kerana tokong yang seketul batu ataupun kayu yang diperbuat itu bukan daripada jenis yang hidup akan dirinya, yakni bukan daripada jenis yang dapat fikir dan memberi mudarat dan memberi manfaat kepada siapa-siapa. Dia kata tokong yang dibuat daripada batu, daripada kayu ni, jangan kena tolong orang, dia pun tak boleh fikir. Ataupun kayu yang diperbuat itu bukan daripada jenis yang hidup akan dirinya, yakni bukan daripada jenis yang dapat fikir dan memberi mudarat dan memberi manfaat kepada siapa-siapa. Dia kata tokong yang dibuat daripada batu, daripada kayu ni, jangan kena tolong orang, dia pun tak boleh fikir. Kata dia, bagi binatang-binatang ada takut binatang kepada manusia sebab ada mudarat dan manfaat. Maka manusia yang sembah batu ataupun kayu itu terlebih bodoh daripada binatang itu, kerana sembah sesuatu yang tiada mudarat dan tiada manfaat. Menatang cerdik sikit pada manusia yang sembah tokong ni. Dia kata, pasal apa? Pasal menatang, dia tak takut dekat batu dengan kayu, dia takut ke manusia. Pasal manusia boleh jurus cuka getah atas badannya. Lembu dia tengok muka orang, dia kenal, dia ni tak lagi jurus cuka getah, dia tuang. Dia tuang. Kucing, kalau kita selalu jumpa duk sepak kucing tengok kita, dia tuang. Kucing tu pun kenal, manusia ni boleh main manfaat, boleh buat main mudarat dekat dia. Dia kata manusia ni silah bulan dia sepak aku. Tapi dia lalu tepi batu, tepi kayu, dia tak ada apa-apa. Dia tahu batu dengan kayu ni tak boleh buat apa kat dia. Ada tengok kucing duk jalan-jalan, tengok kayu lari, jalan-jalan tengok batu lari, tak ada apa dia. Tapi manusia sendiri tu pula, dia kata ada di kalangan manusia ni takut ke batu dengan takut ke kayu. Maka dia kata pada ketika itu, dia kata manusia kelihatan lebih bodoh lagi daripada binatang.
Disembah sesuatu yang tiada mudarat dan tiada mendatangkan manfaat. Manusia boleh disembah benda yang tak boleh bawa manfaat, benda yang tak boleh bawa mudarat. Ni manusia paling bodoh, lebih bodoh daripada binatang. Firman Allah, wa qala allazina kafaru in hadza illa ifkun iftarah. Dan kata oleh segala orang-orang kafir, tiada ini Quran melainkan dusta. Memperbuat akan dia oleh Muhammad. Orang kafir kata, apalah hampa hidup percaya dekat Quran. Quran ni merepek aja. Nabi Muhammad reka, dia kata. Orang kafir dia kata, apalah kena dengan orang Islam ni, hidup jaga Quran ni macam dengan apa lagi. Quran ni dia kata adalah hasil rekaan Muhammad. Siapa hidup percaya buku tu pasal apa? Wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Dan menolong akan Muhammad atasnya, yakni atas membuat Quran itu oleh kaum yang lain, yakni Yahudi pada perbuatan. Puak-puak kafir musyrikin kata Nabi Muhammad yang reka Quran tu, yang bantu Nabi Muhammad reka Quran tu Yahudi. Siapa kata? Ni musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah kata Quran tu Nabi Muhammad reka. Nabi Muhammad reka ni dengan bantuan orang-orang Yahudi. Pasal apa? Pasal Yahudi ni cerdik. Maka orang-orang Arab kata tentu Yahudi yang bantu Nabi, pasal Yahudi cerdik. Sampailah tuan-tuan, sampailah kita tengok Yahudi ni otak menipu orang cukup cerdik. Dia bukan cerdik dari segi tahu yang mana benar yang mana salah tak. Dia cerdik dari segi menipu dengan nak buat naya orang. Cerdik. Dia boleh kemukakan dokumen palsu. Dia kata Iraq pergi beli uranium dekat South Africa. Dia buat dokumen palsu. Punya cerdik nak bagi masyarakat dunia terpengaruh dengan tuduhan dia. Lah ni, dia nak tuduh kata Iraq ni jahat. Macam mana cara dia nak buat bagi masyarakat dunia percaya kepada tuduhan dia? Dia pergi kemukakan dokumen-dokumen palsu. Ni tipu orang. Kemukakan dokumen-dokumen palsu. Kata Iraq ni sengak-sengak pergi beli uranium. Oh, balik nak main buat senjata berbahaya di negeri dia. Bila siasat-siasat tak ada. Dokumen tu tak wujud, semata-mata direka oleh pokok Yahudi Amerika. Cerdik. Mereka ni nak menipu orang cerdik. Hak tak cerdik ni apa? Negara Islam lah. Isytihar 3 lapangan terbang sedia untuk diletakkan jet-jet pejuang Amerika di atas bumi dia. Fraj kita ni. Fraj. Bulan lepas kita cerita dah. Malaysia ambil inisiatif. Padahal Malaysia jauh daripada tempat nak jadi kelang kabut ni, jauh. Haduk keliling Iraq ni, Arab Saudi, apa semua ni duk ada keliling Iraq, Kuwait, semua duk ada di keliling Iraq. Patut mereka lebih lagi kena usaha untuk nak elak daripada jadi perang. Kalau jadi, mereka tu lebih teruk daripada kita dari segi kesan perang. Tak usah bercakap lah dari segi Islam. Kita bercakap dari segi bahaya kalau jadi perang. Kita ni kurang bahaya berbanding dengan dia hak duk keliling Iraq tu, dia lebih terdedah kepada bahaya. Kita hak kurang bahaya ni, kita punya susah payah duk usaha supaya jangan jadi perang. Dia pula susah payah duk panggil Amerika mai duduk lapangan terbang dia semua bagi letak kapal terbang Amerika. Apa yang pergi jadi macam ni? Bila buat persidangan Liga-Liga Arab, masing-masing kemukakan kecaman terhadap Amerika. Balik negeri dia, panggil main duduk. Lapangan terbang boleh pakai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah Subhanahu wa ta'ala cerita awal dah dalam Quran ni, Yahudi ni memang cerdik. Maka kerana tu, orang-orang Arab sendiri mengakui Yahudi cerdik. Mereka kata, Quran ni Nabi Muhammad reka. Dia reka dengan bantuan Yahudi, dia kata. Firman Allah, faqad ja'u zulman wa zura. Maka sesungguhnya telah mendatang mereka itu, yakni kafir-kafir itu, akan perkataan kufur dan perkataan dusta. Allah Subhanahu wa ta'ala beritahu, kata orang kafir hak hidup jadi lagu tu pasal apa? Pasal depa ni telah terkeliru dengan godaan iblis, syaitan dan sebagainya yang sememangnya duk sarang dalam perut depa. Maka akhirnya mereka buat main tuduhan-tuduhan tipu dan juga tuduhan-tuduhan yang berbau kekufuran. Firman Allah, wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila.
Dan kata mereka itu, yakni kafir-kafir itu, Quran itu cerita dusta segala orang dahulu kala. Mau pakai? Bila Nabi Muhammad dibaca Quran, orang kafir musyrikin kata Quran ni semua cerita dongeng. Asatir, maksudnya ni cerita dongeng. Salin ia akan dia. Mereka kata Nabi Muhammad ni biasa duk dengar cerita-cerita dongeng daripada mak dia, daripada tok wan dia, daripada pak menakan dia dulu. Cerita-cerita itulah dia karang-karang, dia bukukan jadi Quran. Dia kata. Maka ia itu dibaca atasnya pagi dan petang. Dah dia karang siap benda ni, dia baca pagi petang duk baca ayat ni. Maka sebahagian orang tertipu dengan Quran yang didakwa oleh Nabi Muhammad sebagai turun daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka firman Allah menolak perkataan kafir-kafir itu. Firman Allah, qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ardh. Kata olehmu wahai Muhammad kepada kafir-kafir itu, Quran itu telah turun akan dia oleh Tuhan. Tuhan yang tahu akan yang tersembunyi, yang tahu akan benda yang gaib daripada 7 lapis langit dan bumi. Bukannya perbuatan aku. Allah suruh Nabi Muhammad pergi habang balik dekat mereka. Quran ni Allah buat turun, bukan aku reka. Pergi habang kat mereka. Innahu kana ghafurar rahimah. Bahawasanya Tuhan yang menurunkan Quran itu adalah Tuhan yang amat mengampun, lagi amat kasih akan hamba. Tuhan yang buat turun Quran ni, Tuhan Maha Pengampun. Kalau lah hamba bertobat, Tuhan masih boleh ampun. Pergi habang kat mereka macam tu. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Dan kata mereka itu, yakni kafir-kafir itu, apa kerana bagi ini rasul, yakni Muhammad ini, memakan dia akan makanan dan berjalan dia pada dalam segala pekan. Tak tahu dah nak hantam Nabi Muhammad ni, duk cari apa lagi kita boleh hentam dia, kita boleh sentai dia, kita boleh gasak dia. Nak sentai dari segi peribadi dia, dari segi akhlak dia, Nabi peribadi tinggi, akhlak sangat mulia. Nak sentai Nabi, dari segi Nabi ni kok kata piduk samun harta benda orang, tipu duit orang ke apa, kan Nabi tak buat kerja-kerja macam tu. Nak piduk kata Quran ni Nabi reka. Mereka sendiri bila baca ayat Quran ni, ayat ni tinggi, takkan ayat ni direka oleh satu orang yang ummi, satu orang yang tak tahu tulis, tak tahu baca. Duk cari apa, ada satu peluang untuk nak gasak Nabi, tak dapat peluang tu. Bila tak dapat, dia reka benda yang bukan-bukan, janji nak hantam Nabi. Apa benda yang dia reka? Dia pergi kata, ma li hadzal rasul ya'kulu ta'am. Dia kata Nabi apa? Makan rupa kita. Pula dah. Dia kata patut kalau Nabi kena belain pada kita lah. Kita makan, Nabi tak boleh makan lah. Dia mesti belain pada kita, baru boleh kita hormat dia. Kalau dia serupa kita, apa pasal kita nak kena hormat dia? Nampak? Alasan yang betul-betul karut. Kata lagi, wayamshi fil aswaq. Nabi apa? Duk keluar berjalan, kok dalam merkit, kok dalam pekan. Kalau jadi Nabi, tak payahlah keluar duk berjalan, kok dalam merkit, kok dalam pekan. Tak payah. Dia mesti belain pada kita, baru dia boleh jadi Nabi. Kita nak ikut dia, kita mau dia lebih pada kita, dia belain pada kita, baru kita boleh ikut dia, baru boleh kita angkat dia jadi ketua. Kalau dia serupa macam kita nak jadi ketua, kita pun boleh jadi ketua. Dia buat cakap macam tu. Firman Allah, laula unzila ilaihi malakun fayakuna ma'ahu nazira. Apa kerana tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat? Dia kata lagu tu pula. Dia kata okeylah lah ni dah kata Nabi Muhammad ni manusia, maka kerana dia manusia, dia makan minum serupa kita. Oleh kerana dia manusia, dia duduk berjalan dalam market apa semua serupa kita, tak apalah. Kalau dah kata nak angkat Nabi daripada kalangan manusia pun tak apalah, angkatlah. Tapi wamailah malaikat seorang jadi escort dia. Pula dah. Dia kata apa kerana tidak diturunkan kepada Nabi ni seorang malaikat? Maka ada ia, yakni ada malaikat sertanya, serta Nabi itu menakuti, bahkan membenarkan akan dia. Dia kata patutnya kalau betul Muhammad ni Nabi, biar dia pergi mana pun ada satu bodyguard escort dia. Bodyguard ni malaikat. Supaya apabila Nabi jalan mana pun, malaikat tu ada sebelah, baru orang takut dekat dia. Barulah orang boleh mengaku dia ni betul-betul Nabi. Pasal apa? Pasal malaikat tu ada sebelah dia. Tuan-tuan, bila tak mau ikut ni, carilah 1001 alasan, katalah apa-apa. Dalam masyarakat kita lah, kalau kita suka kata orang, 1001 benda kita akan cerita kebaikan dia, tapi kita suka kat dia.
Tapi kalau kita tak suka dekat satu orang, 1001 benda kita akan reka nak supaya kita tak suka dia, dan orang kalau boleh semua tak usah suka kat dia. Pasal kita tak suka kat dia. Ni manusia. Betul tak betul itu soal lain. Soalnya kita mau bagi orang semua tak suka kat dia, benci kat dia. Pasal apa? Pasal kita tak suka kat dia. Nabi Muhammad manusia yang begitu punya baik pun ada orang tak suka. Orang tak suka, takat tak suka sudah bila. Tak suka tak usah pergi masuk Islam, tak usah ikut Nabi Muhammad. Dah, dia pengaruh orang lain pula. Jangan ikut Nabi Muhammad. Ni yang kata manusia. Daripada dulu sampai lah, perangai sama aja. Firman Allah, au yulqa ilaihi kanzun. Dia berkata lagi, orang yang tak suka dekat Nabi Muhammad ni, dia berkata lagi, ataupun dilontar kepadanya, yakni kepada Nabi, harta yang banyak daripada langit, manfaat akan dia. Kalau betul dia Nabi, Nabi ni Rasulullah, dia utusan Allah. Apa pasal Allah lantik satu utusan bagi jadi miskin? Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan miskin, biasa belah kambing. Nabi Muhammad bukan satu orang yang kaya raya, dia orang miskin. Maka mereka ambil ni sebagai salah satu lagi poin untuk nak sentai Nabi. Kalau betul dia Nabi, dia utusan Allah, Allah patut bagi harta dekat dia, supaya dengan harta tu boleh bagi manfaat pada dia. Apa sebab dia miskin? Dan tiada berhajat berjalan di pekan cari rezeki. Kalau Allah bagi harta kat dia banyak, dia tak payah hidup berniaga di pekan dan sebagainya. Nabi Muhammad biasa ikut rombongan perniagaan, pergi berniaga di Syam. Kalau betul dia Nabi, Allah bagi harta banyak kat dia, tak payah duk pergi berniaga mana, tak payah apa. Pasal apa Allah tak bagi kat dia? Maknanya dia bukan Nabi, dia berkata. Tuan-tuan, kita tak kena gaya dengar orang cakap pandai ni, kita boleh ikut dia. Oh, jangan buat pasal. Mai satu orang cakap pandai depan kita, cara dia cakap tu very convincing. Orang kata sangat meyakinkan. Walhal hak dia cakap tak betul. Hak dia cakap tu benda tak betul. Semua benda palsu hak dia cakap tu. Tapi kerana pandai dia cakap, kita ni hingga duk hambur saja. Betul kita silap dah. Terpengaruh dengan dia. Macam ni lah, macam-macam alasan, macam-macam hujah pergi cari buat amai dengan tujuan nak berjatuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Depa kata lagi, orang yang tak suka Nabi ni kata lagi, ataupun ada baginya, yakni bagi Nabi Muhammad itu jannatun ya'kulu minha, kebun yang dapat makan buah-buah daripadanya. Patutnya kalau dia ni utusan Allah, Allah bagi dekat dia satu dusun buah-buahan. Tuhan patut mau bagi yang ni semua dekat dia supaya nampak kata dia Nabi. Dia berkata macam, wa qala adh-dhalimun in tattabi'una illa rajulan mashhura. Dan berkata segala orang-orang kafir bagi orang-orang yang beriman. Puak-puak tak suka Nabi ni, akhirnya dia buat kesimpulan kepada orang yang beriman ni. Dia kata tiada kami ikut Muhammad itu. Tiadalah kamu ikut akan Muhammad itu, melainkan Muhammad itu laki-laki yang kena sihir. Hampa silap ikut orang, hampa silap, dia kata. Hampa pergi ikut Muhammad ni memang hampa silap. Dia ni rajulan mashhura. Dia ni satu orang yang sudah kena sihir. Kalah atas akalnya sendiri. Dia sendiri pun dah kena sihir, akal dia dah tak waras. Hampa pergi ikut dia, hampa silap. Firman Allah, unzur kaifa darabu lakal amsal. Lihat olehmu wahai Muhammad, betapa memperbuat mereka itu bagi engkau itu misal bandingan dengan orang kena sihir, tidak berakal, berhajat kepada harta untuk buat belanja dan kepada malaikat untuk menolong serta kamu. Tuhan turun pula ayat dekat Nabi, Tuhan kata unzur wahai Muhammad, tengok perangai puak-puak ni, tolong tengok sak perangai depa ni. Kaifa darabu lakal amsal, macam mana mereka boleh buat amai alasan-alasan macam ni kerana nak jatuhkan kamu. Tuhan kata kat Nabi Muhammad, ayat-ayat ni semua tuan-tuan, ayat nak ubat hati Nabi. Nabi duk kena kecam, duk kena kata, duk kena fitnah, duk kena caci, duk kena macam-macam Nabi duk kena. Nabi pun manusia, dia tahu sedih apabila orang duk sentai dia. Dia tahu sedih. Allah buat turun ayat ni nak bagi ubat dekat Nabi. Nak habaq dekat Nabi, wahai Muhammad, tak usah duk ambil kira apa mereka ni kata.
Mereka memang kerja kata. Hantu saya ambil kira apa mereka kata. Unzur, cuba tengok mereka ni. Kaifa darabu lakal amsal. Apa jenis manusia mereka ni? Mereka boleh tuduh hang dengan tuduhan-tuduhan yang bukan-bukan tadi ni. Takkan orang macam ni hang nak ambil kira. Dia selalu ambil kira mereka ni. Kita ingat balik. Kita duk baca hadis cerita tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Pernah satu orang masuk jumpa dia, terus panggil dia, ya Ibn Al-Khattab, wahai anak Al-Khattab, hang ni tak guna jadi khalifah, langsung tak membawa kesejahteraan dekat kami, tak berlaku adil pada kami dan sebagainya. Pergi kata kat Sayyidina Umar depan-depan. Sayyidina Umar manusia, bila orang main kata kat dia macam tu, jengkai dia macam tu, kata hang ni tak guna jadi khalifah yang tak guna, Sayyidina Umar sebagai manusia, dia jadi marah. Bila dia jadi marah, sahabat seorang lagi pula turun kemarahan dia. Turunkan kemarahan Sayyidina Umar. Dia baca ayat Quran. Tuhan kata, wa a'rid anil jahilin. Berpalinglah kamu daripada puak-puak jahil. Mereka ni tak ada kerja lain. Kerja nak mai cari kesalahan, kerja nak mai cari pasal, kerja tak reti nak mai iktiraf kebaikan yang hang buat. Wa a'rid anil jahilin. Berpaling kamu daripada puak-puak jahil ni. Sayyidina Umar bila dengar ayat tu, turun kemarahan dia. Nabi Muhammad SAW pun sabar. Apa yang orang tak kata kat dia? Illa rajulan mashura. Dia ni satu orang laki-laki yang kena sihir. Kalau betul dia Nabi, pasal apa? Dia duk makan, duk minum, duk berjalan macam kita. Dia mesti lain pada kita. Kalau betul dia Nabi, pasal apa Allah tak bagi harta dekat dia banyak-banyak? Supaya dia tak gaduh, susah payah bila buat kerja. Dia tumpu kerja dakwah dia saja. Kalau betul dia Nabi, pasal apa tak ada satu malaikat mai jadi bodyguard dia? Dia duk kata macam-macam dekat Nabi. Tuhan buat turun ayat ni. Unzur, wahai Muhammad, tengok mereka ni. Kaifa darabu lakal amsal. Macam mana mereka boleh buat ramai contoh-contoh yang tak masuk akal macam ni semua kerana nak hantam kamu? Fadallu, Tuhan kata, maka sesat mereka itu daripada jalan hidayah. Sesat mereka ni. Mereka ni betul-betul dah tergelencong daripada jalan petunjuk. Fala yastati'una sabil. Fala yastati'una sabila. Maka tiada kuasa dan dapat mereka itu akan jalan kepada hidayah kerana dibuta mata hati mereka itu daripada nazar akal. Tuhan kata mereka ni adalah orang yang dah sesat. Mereka tak dapat dah jalan petunjuk Tuhan. Pasal apa mereka tak dapat jalan petunjuk Tuhan? Pasal Allah dah buta kadah mata hati mereka ni semua. Sadaqallah. Habis. Lepas ini dia masuk ayat 10. Tabarakalladzi in syaa ja'ala laka khairan min dhalika jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa yaj'al laka qusura. Tak habis lagi. Dia sambung lagi cerita. Puak-puak yang tak puas hati dengan Nabi ni, mereka kata lagi, Tabarakalladzi, Maha tinggi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang jika dia mau, nescaya dia akan bagi kepada engkau wahai Muhammad apa yang mereka tu sebut, semua Tuhan boleh bagi. Tuhan jawab balik apa yang dicerca oleh orang-orang yang memusuhi Nabi. Wahai Muhammad, kalau sekiranya Tuhan mau, lagu mereka kata tu Tuhan boleh buat. Tuhan boleh buat, Nabi Muhammad tak payah makan, tak payah minum, boleh hidup. Tuhan boleh buat. Harta Tuhan boleh bagi. Harta dekat Nabi banyak mana mau Tuhan boleh bagi. Nak hantar malaikat mai jadi bodyguard Nabi, oh tak ada masalah, Tuhan boleh buat. Semua benda Tuhan boleh buat. Bahkan dia kata dalam ayat tu, Allah Subhanahu wa ta'ala boleh jadi wa yaj'al laka qusura. Allah boleh jadi kamu duduk di dalam mahligai yang hebat. Tuhan boleh buat. Apa yang mereka kata semua Tuhan boleh buat. Tapi Tuhan tak buat macam tu dekat Nabi dengan tujuan supaya nak uji mereka ni sejauh mana mereka nak percaya bahawa Nabi Muhammad ini Nabi. Kalau tidak, pergi turut Nabi bukan kerana kebenaran yang Nabi bawa, tapi kerana harta yang ada kat Nabi. Kita tak mahu macam tu. Apa guna orang main tunduk dekat kita? Tunduk kerana kita ada harta, kerana kita ada kuasa, dia main tunduk kat kita. Kita mahu dia main sama-sama dengan kita, bantu kita kerana dia yakin kebenaran kita. Ayat-ayat yang berikutnya akan menceritakan macam mana jawapan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang benci dekat Nabi ini, dan apakah balasan yang akan menimpa orang-orang yang benci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nanti nak cari stesen dia tu. Kalau lajak lagi dia pergi pukul 10.30. Dia tak boleh berhenti pula. Jadi wallahu a'lam. Lepas ni kita sambung ayat 10.
Tabarakalladzi in syaa'a ja'ala laka khairan min dzalika jannatin. Wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادته أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.